Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak buat tutorial latihan kendiri 2.1 atau self exercise 2.1. Okay, question number 2, determine the limit value for each of the following functions ataupun tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, soalan A. Nombor 2A. Had apabila X menghampiri kosong, 3X tolak 1. Okey, boleh tak kita substitute the X by 0? Okey, so bila kita substitute, okey kita cuba . So ini sama dengan 3 darab kosong tolak 1. So kita dapat negatif 1. Okey, boleh kan? So kita tak dapat dalam bentuk kosong per kosong ataupun dalam bentuk tak tentu or indeterminate form . So inilah nilai had ataupun limit bagi fungsi tersebut. Okey? Okey, seterusnya soalan B. Limit X approach to negative 3, set 10 minus 2X. Okey, kita just substitute dulu. Boleh tak kita substitute? So, this equals to square root of 10 minus 2 times negative 3. So, simplify, we get this is equals to 10 plus 6 equals to square root of 16 and this equals to 4, right? Okay, so 4 is the value of the limit ataupun 4 ialah nilai bagi had bagi fungsi tersebut. Okay, boleh tu? Okay, soalan seterusnya, soalan C. Okay, cari had apabila X menghampiri negatif 3 bagi fungsi X kuasa 2 tambah X tolak 6 per X tambah 3. Okay, so dekat sini, kalau kita direct substitute the X by negative 3 kan, so kita akan dapat kosong per kosong kan. So maknanya kita tak boleh substitute directly the X by negative 3. So we have to factorize the function. So how to factorize X square plus X minus 6? So ini semua pun tahu kita boleh buat sebagai had X menghampiri negatif 3. So ini kita boleh faktorkan menjadi kita nak dapatkan negatif 6 dan 1. Jadi kita X tambah 3 darab dengan X tolak 2. Betul tak? Okey, bahagi dengan X tambah 3. Okey, so dekat sini kita boleh simplify X tambah 3, X tambah 3 kat sini. Jadi kita ringkaskan, kita dapat had X menghampiri negatif 3 bagi X tolak 2. Fungsinya yang telah diringkaskan. Now we can substitute. So bila kita dah substitute the value of X, so kita tak perlu tulis lagi had dia ataupun limit dia. Jadi kita gantikan X dengan 3. So X dengan negatif 3. So negatif 3 tolak 2. So ini bersamaan dengan negatif 5. Okey, boleh tu? Seterusnya, soalan D. Find the limit when X approach to 6, X minus 6 over X square minus 36. Okay, so kat sini kita boleh nampak jika kita substitute X dengan 6, kita akan dapat kosong per kosong. So, kita tak boleh dapat bentuk macam tu. Maknanya kita kena factorize. Yang mana kita nak factorize? Of course lah yang X kuasa 2 yang bawah. Okay, so sebelum kita substitute X, maka kita kena salin semula nilai limit dia ataupun had dia. So dekat sini kita guna limit, maka limit X approach to 6, X minus 6 over, so we factorize X kuasa 2 tolak 36 ni sebenarnya adalah suatu bentuk pemfaktoran X kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 di mana 36 adalah nombor kuasa 2 yang boleh ditulis sebagai 6 kuasa 2. Jadi ini boleh ditulis sebagai X tambah 6 darab dengan X tolak 6. Okey? Because kita ada rumus ya. Rumusnya iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini sama dengan A tambah B darab dengan A tolak B. Okey, ini rumus pemfaktoran. Okey, jadi kat sini kita boleh gantikan ataupun kita boleh tuliskan pemfaktoran dia menjadi X plus 6 times X minus
6. Now we can simplify x minus 1 times 1, x minus 1 times 1. So now we simplify, we get limit x approach to 6, 1 over x plus 6. Okay, so now we substitute the x by 6, 1 over 6 plus 6, and this equals to 1 over 12. Okay, boleh tu? So, maknanya dekat sini, 1 over 12 is the value of the limit. Ya? 1/12 adalah nilai bagi had bagi fungsi tersebut. Okey, boleh faham tu? Okey, seterusnya soalan E. Okey, cari had apabila x menghampiri 2, x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 per x kuasa 2 tolak 4. So, dekat sini kita nampak atas ada x kuasa 2, bawah ada x kuasa 2. Dan bila kita substitute x equals to 2, okay, so kita akan dapat bentuk tak tentu, kosong per kosong kan. So, maknanya kat sini kita kena factorize kedua-duanya, atas dan bawah. Okay, so ini sama dengan had x menghampiri 2. So, selagi kita belum substitute nilai x itu, kita tuliskan hadnya. Okey, so x kuasa 2 tolak 3x tambah 2, kita boleh faktorkan menjadi x tolak 2 darab dengan x tolak 1. Betul tak? Okey, divided by x square minus 4 x kuasa 2 tolak 4. Ini sebenarnya adalah x kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, kita boleh tulis ini sebagai x tambah 2 darab dengan x tolak 2. Okey? So, ini adalah x tambah 2 darab dengan x tolak 2. So, kita boleh masukkan x tolak 2 dengan x tolak 2 dekat sini. So, kita permudahkan, kita dapat had x menghampiri 2, x tolak 1 per x tambah 2. Okey, nampak tu? Okey, so sekarang boleh tak kita gantikan x dengan 2? Okey, so 2 tolak 1 bahagi dengan 2 tambah 2. So, kita dapat 2 tolak 1, 1. 2 tambah 2, 4. So, kita dapat nilai hadnya bersamaan dengan 1/4. Okey, boleh tu? Okey, perhatikan bila kita mula gantikan nilai x, okey, kita tak perlu lagi tulis hadnya. Okey? So, kita teruskan untuk soalan F. So, limit when x approach to 0, 1 minus square root of 2x plus 1. So, bila ada tanda square root ataupun tanda set ini, so kita tahu kita kena darab dengan conjugate dia. So, the idea is multiply with the conjugate. So, what is the conjugate of this function? So, this equals to the limit when x approach to 0. So, kita tuliskan dalam bracket, okay? 1 minus square root of 2x plus 1 divided by 2x square minus x times the conjugate is 1 plus 2x plus 1 over 1 plus 2x plus 1. Okay. So, now we multiply with the conjugate. And rumus bagi conjugate ini, bila kita darabkan, ingat so rumus dia, bila satu conjugate darab dengan, bila kita darabkan dengan conjugate dia, okay, kita dapat apa? Kita dapat, okay, darab dengan set A tolak B kan? So, kita akan dapat A tolak B kuasa 2. Okay, so ini sama dengan, okay, limit x approach to 0. So, yang atas ini akan jadi 1 minus, okay, bracket. Okay, so tanda square root tu akan hilang. So, 2x plus 1, okay, over. So, yang ini cikgu factorize, x times 2x minus 1 times 1 plus square root of 2x plus 1. Okay, put in bracket. Okay, betul tu? Okay, so kita simplify Atas ni kita akan dapat, okay, kita tulis dulu limit dia. X menghampiri kosong. 1 tolak 2x tolak tambah jadi tolak 1. Okay, perkan dengan x darab 2x tolak 1. Okay, darab dengan 1 tambah square root of 2x plus 1. Okay. So, dekat sini, 1 tolak 1 kosong. Okay, and kat sini kita boleh simplify x dengan x. Okay, so simplify dulu. Ini sama dengan, okay, limit x approach to 0, negative 2 over, okay, 2x minus 1 times
1 plus square root of 2x plus 1. Okay. And now kita substitute the x by 0. So kita akan dapat negative 2 over. So this equals to negative 1 times 1 plus 1. 2. Okay. So simplify. So we get this equals to 1. Okay. Boleh tu? Okay. Next question. G. Okay, cari had X menghampiri 4. X tolak 4 per set X minus 2. So, clue dia dekat sini adalah the set X tu. So, bila ada set ni, kita darabkan dengan conjugate. Okay, sebab kita tak boleh substitute the X by 4 kan? Sebab dia akan jadi kosong per kosong. Okay, so this equals to, okay, had X menghampiri 4. Okay, X tolak 4 per dengan, okay, set X minus 2, kita darab dengan conjugate dia, set X plus 2 over set X plus 2. So, put in bracket. Okay. So, ini sama dengan, okay, kita permudahkan dulu. Jadi, kita masih lagi tuliskan hadnya. Okay, so, atas kita buat, kita darabkan sahaja, tak perlu expand. X minus 4 times set X plus 2. Okay, yang bawah ni kita darab conjugate, dia akan jadi X minus 4. Okay, so nampak dekat sini kita boleh hapuskan X minus 4. Okay, so this one simplify, this equals to had X menghampiri 4 set X plus 2. So put in bracket. Okay, so ini sama dengan we substitute the X by 4, kita dapat X set 4 plus 2. This equals to 2 plus 2 equals to 4. Okay, so itu saja tutorial kita pada hari ini dan semoga tutorial ini membantu pelajar untuk lebih memahami bagaimana kita mencari nilai bagi had ataupun the limit, the value of the limit of the function. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih.